Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mengenai subjek kod MPU 21032 yang bernama Etika Penghayatan dan Peradaban. Pensyarah khusus ialah Puan Nur Hasimah binti Kasim. Ahli kumpulan kami ialah saya sendiri, Muhammad Rahmat bin Muhammad Tahir, 07 DKM 19F2039. Kedua, Siti Nur Syaliza Ayuni binti Azlan, 07 DKM 19F2041. Yang ketiga ialah Alben Sepresli Rojilin, 07 DKM 19F2045. Hasbi 07 DKM 19F2047. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pengenalan konsep peradaban Timur dan Barat. Pengenalan. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai tafsiran masing-masing bagi mendefinisikan maksud peradaban. Bukan saja ejaan dan sebutan yang berbeza, makna dan konsep peradaban turut berbeza antara satu bahasa dan bahasa yang lain. Misalnya, istilah Kultur dalam bahasa Jerman membawa maksud peradaban, manakala istilah culture dalam bahasa Inggris merujuk kepada kebudayaan. Karena seperti ini menunjukkan bahwa setiap bahasa mempunyai persepsi tersendiri terhadap istilah peradaban. Terminologi peradaban atau kadangkala disebut tamadun dibicara dan dikupas oleh para sarjana dari berbagai disiplin mengikut pandangan masing-masing. Maupun begitu, karena berlainan latar belakang ilmu dan disiplin para sarjana menyebabkan wujudnya penafsiran yang berbeza. Istilah civilization dalam bahasa Inggris itu dikatakan lahir daripada perkataan Latin yaitu civitas yang membawa maksud city atau bandar. Perkataan peradaban lebih sinonim dengan bandar atas alasan tiap-tiap tamadun yang ternama memiliki bandar-bandar yang besar dan ciri-ciri sebuah peradaban mudah ditemui di kawasan bandar. Dalam bahasa Greek pula, peradaban merujuk kepada perkataan kei, nomos dan kei million. Perkataan kei bermaksud terbentang atau terhampar atau sesuatu yang datang kepada kita. Perkataan terbitan lain seperti kei, tai, kei mai, kesai dan kestai juga mempunyai maksud yang sama. Selain itu, kei juga membawa maksud kediaman atau rumah. Tamadun dalam bahasa Greek bermakna sesuatu yang terbentang seperti sebelum permainan yang dihampar. Tempat perlindungan yang selamat boleh dihubungkan dengan adanya undang-undang untuk mencapai keselamatan dan keamanan. Nomos merujuk kepada jalan, metode, unsur peraturan atau leluhur serta undang-undang yang ditetapkan. Nomos juga merujuk kepada malaikat yang mempunyai undang-undang yang dihamparkan ke hadapan manusia untuk membawa keamanan dan keselamatan kepada manusia. Kemudian pula berarti khazanah atau harta yang disimpan. Pendek kata, soal penempatan undang-undang dan harta diberi penekanan bagi menjelaskan maksud peradaban. Istilah kultur digunakan bagi merujuk kepada makna peradaban dalam bahasa Jerman. Istilah tersebut membawa maksud kepada sumbangan manusia dan dalam berbagai bidang seperti penghasilan dalam bidang seni, penghasilan buku dan sebagainya yang tidak ada kaitan dengan perkembangan masa. Sarjana seperti Johann Gottfried von Herder pada abad 18 coba mempertahankan perkataan kulture karena istilah ini menekankan keunikan budaya bangsa Jerman dan tidak boleh diadaptasikan dalam bahasa Inggris daripada Jerman. Hal ini karena kulture dalam bahasa Inggris dan Perancis lebih merujuk kepada makna budaya. Dalam bahasa Arab, beberapa istilah sering digunakan pakai bagi menjelaskan konsep tamadun. Beberapa istilah seperti madaniyah, hadara, dan tamaddana. Perkataan peradaban lahir daripada perkataan madana yang mempunyai dua pengertian, yaitu merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota, serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada madana muncullah perkataan madani yang membawa arti pembangunan pembandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah peradaban yang dunia selama ini bukanlah mudah seperti yang kita jangka. Beri payah dan warna-warni kehidupan yang dilalui setiap masyarakat dan kaum terhadap cabaran yang besar serta memerlukan nilai holistik yang tinggi. Semua cabaran itu menguji ketamadunan serta kemajuan peradaban itu sendiri. Ini juga turut membantu teknologi, ilmu dan kemodernan abad yang kita sendiri rasai. Namun begitu, semua yang ini juga boleh hancur sekelip mata di tangan manusia yang nafsi. Peradaban Timur. Peradaban Timur merujuk kepada masyarakat dari tamadun pribumi, tamadun Islam, tamadun Jepun,
tamadun Cina, dan tamadun India, yaitu masyarakat Islam dan Asia. Peradaban Timur yang dicirikan dengan komunalisme dan penekanannya terhadap spiritualitas yang tinggi. Peradaban Timur berkembang tidak hanya sebatas definisi geografi semata, tetapi berkembang luas menjadi semacam cara pandang terhadap dunia, norma, budaya, pola masyarakat, dan sebagainya. Peradaban. Dalam bahasa Inggris, istilah civilizations paling meluas digunakan bagi merujuk kepada istilah peradaban atau tamadun. Istilah civilizations dalam bahasa Inggris itu dikatakan lahir daripada perkataan Latin, yaitu civitas, yang membawa maksud city atau bandar. Dalam bahasa Greek, peradaban merujuk kepada perkataan kei, nomos, dan kei melion. Perkataan kei bermaksud terbentang atau terhampar atau sesuatu yang datang kepada kita. Yang keempat, istilah kultur merujuk kepada makna peradaban dalam bahasa Jerman. Istilah tersebut membawa maksud kepada sumbangan manusia dalam berbagai bidang seperti penghasilan dalam bidang seni, penghasilan buku, dan sebagainya yang tidak ada kaitan dengan perkembangan masa. Dalam bahasa Arab, beberapa istilah sering digunakan bagi menjelaskan konsep tamadun. Beberapa istilah seperti madaniyah, hadarah, dan tamaddana. Perkataan peradaban lahir daripada perkataan madana yang mempunyai dua pengertian, yaitu merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota, serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Dari sudut morfologi bahasa Melayu, istilah tamadun berkemungkinan besar pada peringkat awal penggunaannya dikekalkan sebutan asalnya dalam bahasa Arab, yaitu tamaddun, yang dikenali sebagai peminjam bulat-bulat. Akan tetapi, pada peringkat selanjutnya berlaku perubahan sebutan dengan pengguguran huruf D yang kedua mengikut Kamus Dewan. Peradaban merujuk kepada keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, budaya atau cara hidup orang-orang, negara, kawasan atau suatu zaman, dan keadaan pemikiran, budaya, dan moral yang halus. Jelaslah tafsiran terhadap istilah peradaban dari sudut bahasa mempunyai berbagai maksud dan pengertian tersendiri. Rata-rata tafsiran yang diberikan mencukupi aspek material dan spiritual. Saya Siti Nursyaliza Ayuni akan menjelaskan tentang peradaban Barat. Peradaban Barat merujuk kepada masyarakat bukan Asia yang dikenali sebagai masyarakat Amerika Syarikat dan Eropah. Ia juga dipengaruhi oleh kebudayaan Kristian dan kitab Bible dalam pemikiran rohani, adat resam, tradisi etnik, sistem politik, moral, dan yang lainnya. Selain itu, kehidupan Barat juga berpaksikan falsafah sekular yang bersandarkan semata-mata kepentingan manusia di dunia dan menafikan kepentingan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhirat. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang sumber peradaban masyarakat di Barat. Sumber peradaban masyarakat di Barat terdiri kepada 3 bidang, iaitu sains teknologi, sistem tulisan, dan agama dan kepercayaan. Dalam bidang sains teknologi, masyarakat di Barat menemui penemuan baru seperti penciptaan kalender, roda, alat penyukat, pembinaan bangunan, jalan raya, terusan, dan yang lainnya. Ia juga menjadi ukur dalam menentukan bangsa-bangsa yang bertamadun. Bangsa-bangsa yang bertamadun terdiri daripada tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir. Tamadun Mesopotamia menemukan bidang astronomi, pembinaan terusan, dan yang lainnya. Tamadun Mesir pula menemukan teknologi pembinaan. Seterusnya dalam bidang sistem tulisan. Sistem tulisan diciptakan untuk menemui keperluan kehidupan untuk merekod sesuatu dengan simbol-simbol tertentu dan menggalakkan aktiviti keilmuan ekonomi dan pentadbiran. Akhir sekali, agama dan kepercayaan masyarakat di Barat. Raja dianggap mendapat mandat dan restu dari Tuhan atau dewa-dewa untuk memerintah.
Selain itu, agama dan kepercayaan di Barat berbentuk politisme atau mempercayai banyak Tuhan dan unsur alam sekitar disembah untuk mengelakkan malapetaka. Selain itu, saya akan menerangkan tentang sistem kehidupan masyarakat di Barat yang mengamalkan sistem ekonomi secara kapitalis yang menjadikan faedah riba sebagai asas. Masyarakat di Barat memperkenalkan sistem ekonomi sosialis, iaitu pendapatan dan produk akan menjadi milik rakyat. Ia juga turut memperkenalkan sistem demokrasi dalam masyarakat Melayu dan cara berfikir yang terbuka. Masyarakat di Barat juga mengamalkan sistem keluarga yang tidak sesuai. Contohnya, duduk bersama tanpa ikatan yang sah. Akhir sekali, masyarakat di Barat memperkenalkan muzik seperti balada, jazz, pop, dan sebagainya. Akhir sekali, saya akan menjelaskan tentang pengaruh peradaban Barat di Malaysia. Pertama sekali ialah Portugis. Portugis mewujudkan perkahwinan campur seperti masyarakat seni. Kedua, Portugis memperkenalkan sistem tulisan Rumi. Ketiga, Portugis membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Akhir sekali, Portugis membawa kemunculan kerajaan Melayu Riau. Selain itu, Belanda. Belanda menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu dengan menubuhkan VCO, iaitu Syarikat India Timur Belanda. Seterusnya menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu. Seterusnya Inggris. Mereka mewujudkan sistem pentadbiran, antaranya adalah sistem residen. Sistem residen ini menguasai pentadbiran setiap sebuah negeri tersebut. Mereka juga mencampuri adat, campur tangan dalam bidang kuasa sultan, pembesar juga. Mencampuri tangan dalam bidang pentadbiran dan pembesar dan sultan pun mula kehilangan kuasa. Akhir sekali, sultan hanya ada kuasa dalam hal ehwal agama sahaja. Selain itu, dasar desentralisasi. Seterusnya, negeri-negeri selat. Negeri-negeri selat terbahagi kepada tiga, iaitu Melaka, Pulau Pinang, dan Singapura. Dan akhir sekali, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu terbahagi kepada 4, iaitu Pahang, Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula terbahagi kepada 5, iaitu Johor, Terengganu, Kelantan, Kedah, dan Perlis. Oke, hello, nama saya Alvin Zekrasli Arjelin dan di sini saya akan membentangkan tentang persamaan dan perbedaan peradaban Timur dan Barat. Oke, persamaan. Wujudnya budaya dalam masyarakat, agama, serta nilai-nilai sejagat yang dikongsi antara mereka seperti memakai kot dalam pejabat, bagi mereka yang beragama non-muslim, pergi ke gereja pada setiap hari Ahad, dan seterusnya turut mempengaruhi pola pemikiran dalam beberapa aspek dalam politik, komuniti, hiburan, dan akhir sekali dalam beragama atau tidak beragama. Hiburan dan sosial. Agama dan kepercayaan, politik dan sistem pemerintahan. Adat dan budaya tidak boleh dicampur adukkan dengan agama karena kita seolah-olah mencampurkan racun ke dalam air. Perbezaan. Perbezaan ini seperti ialah ada beberapa. Yang pertama ialah kekeluargaan dan masyarakat, dan kedua alam sekitar, seterusnya ide intelektual, dan keempat agama, dan akhir sekali ialah pendidikan. Senarai-senarai ini merupakan antara perbezaan yang terdapat dalam peradaban Timur dan Barat. Oke, seterusnya kita masuk ke perbezaan. Akan tetapi, jika persamaan yang kita cari dalam aspek kehidupan, walaupun ia hanyalah sekecil cuma hidup, ini akan lebih indah dan harmoni karena setiap perbelahan dan peperangan itu bermula dengan perbezaan idea, budaya, bangsa, dan sebagainya. Oke, seterusnya ialah 3 perbezaan utama yang telah dikupas. Yang pertama ialah budaya dan masyarakat. Ajaran agama-agama lain menyeru untuk mewujudkan suasana harmoni
dalam hubungan kekeluargaan dan masyarakat, sedangkan agama Islam hanya untuk mencari ridho dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah alam sekitar. Setiap tamadun bersetuju bahwa alam sekitar penting dan perlu dijaga untuk hidup dan memberi manfaat kepada manusia. Dan akhir sekali ialah pendidikan. Dari sistem pendidikan, inilah manusia mengenali tulisan dan membaca, seterusnya membuat tamadun berkembang maju dengan pelbagai bahasa dunia yang dapat kita dengar sehingga hari ini. Oke, seterusnya ialah kesan interaksi pada peradaban timur dan barat. Oke, kita mulai dengan interaksi negatif. Yang pertama ialah berlakunya perang antara pemerintah Eropa dan Timur. Sebagai contoh, perang salib di antara pemerintah Eropa dan juga pemerintah Islam. Seterusnya ialah kuasa Barat pada zaman imperialisme menyusun strategi penjajahan mereka sehingga sampai ke Nusantara dengan 3 asas utama yang dikenali sebagai God, Gospel, dan Glory. Seterusnya ialah memberi peluang kepada Barat untuk membawa kemajuan ilmu dari peradaban Islam ke masyarakat mereka. Sebagai contoh, pusat ilmu di Andalusia dan Cordoba. Ini adalah peta dunia. Dan seterusnya ialah kita masuk kepada interaksi positif. Interaksi positif yang pertama ialah orang Kristen dan juga orang Yahudi dibenarkan memegang dan menjawat jawatan tinggi dalam tamadun Islam. Seterusnya ialah karya-karya agung Rom dan Yunani telah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan sebaliknya untuk kemajuan umat manusia sejagat. Terbentuk penyebaran agama di serata dunia seperti tamadun pemerintahan Islam di Afrika, Spanyol, dan Sisili dan Italia. Oke, yang akhir sekali ialah cendekiawan banyak menerjemahkan, menulis, dan mengkaji buku ilmiah dalam pelbagai bidang untuk manfaat kehidupan manusia.